Kerja, kerja, kerja. Anda sudah mohon, tapi Anda tidak dipanggil untuk ujian dan juga temuduga. Mari kita masuk dalam misteri kenapa anda tidak dipanggil lagi untuk temuduga. Saya akan bagi 5 lagi kenapa. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sehat dan fit selalu sebab saya di sini juga sehat dan sentiasa fit. Okey, untuk kali ini saya ingin membawa anda kepada situasi yang mana anda telah menghantar ataupun telah memohon telah menghantar permohonan anda ke, contoh saya bagi SPA 8I. Anda telah mengisi borang SPA 8I tapi anda masih lagi tidak dipanggil untuk ujian ataupun temuduga sehingga kini. Okey, saya bagi yang pertama. Tidak melepasi syarat atas asas tapisan. Contohnya, akademik, kemungkinan umur, bergantung kepada jawatan yang anda mohon tersebut, CGPA anda, subjek yang perlu kredit untuk jawatan, contohnya SPM. Kalau separa perubatan ni kita perlukan sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran kredit dan juga bahasa Melayu wajib kredit iaitu C ke atas, CBA. Okey. Ada jawatan yang ditetapkan oleh pihak kementerian ataupun pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, SPA. Dia menetapkan CGPA untuk jawatan tertentu. Jadi di sini kalau katakanlah, ini saya bagi contoh, kalau ditetapkan CGPA untuk satu jawatan sekurang-kurangnya 3 pointer, tapi anda punya CGPA 2.99, maka tutuplah pintu, anda tak boleh mohon. Jadi bagi adik-adik yang belum habis pengajian, anda pastikan anda belajar bersungguh-sungguh, sasarkan supaya anda dapat CGPA sekurang-kurangnya 3 pointer. Kenapa CGPA ini ditetapkan? Kerana kita terlalu ramai pemohon. Dalam satu penjawatan kita ada lebih kurang 100,000 pemohon. Jadi kita kena tapis dari segi akademik. Akademiknya kita tapis mana yang layak ataupun melepasi syarat tersebut dan kita akan panggil untuk ujian. Ujian, lepas tu pelbagai ujian lah, ujian UKJK, kita ada program assessment centernya. UKJK itu adalah ujian kecergasan jasmani kebangsaan. Ada juga jawatan tertentu yang memerlukan umurnya, contoh separa perubatan umurnya tidak melebihi 25 tahun. Sebab separa perubatan ni, contohnya nak jadi jururawat ataupun penolong pegawai perubatan, anda kena pergi membuat kaji, anda kena pergi ke pusat latihan untuk menyambung pelajaran anda selama 3 tahun. Contohnya kalau jururawat anda perlu pergi ke Kolej Sains Kesihatan KSKB, Kolej Sains Kesihatan Bersekutu misalnya. Jadi kalau anda berumur 26, anda mohon juga tu tak boleh lah. Okey, yang kedua, tiada kekosongan jawatan tersebut. Jawatan yang anda mohon tersebut tiada kekosongan semasa anda mohon, ataupun contohnya dalam sepanjang tahun tersebut
tiada pengambilan, tiada kosong. Jadi anda mohon jawatan itu tadi, jadi anda tidak akan dipanggil untuk ujian ataupun temuduga. Kemungkinan pada tahun depan ada kekosongan. Tapi masalah seterusnya pula, anda akan bermasalah sekiranya anda tidak memperbaharui permohonan anda. Sebab sah lakunya hanyalah setahun. Permohonan anda tu sah laku setahun. Ya. Yang ketiga pula, permohonan tidak lengkap dan tidak berjaya didaftarkan ke dalam bank data SPA. Ini mungkin boleh berlaku semasa anda sedang buat proses permohonan. Ya. Talian internet anda tidak kuat, anda telah mengisi sebahagian. Saya faham, ya. Saya faham. Saya pun melalui perkara ini kadang-kadang. Bila talian internet kita, capaian internet kita tidak cukup kuat, maka ianya tersekat-sekat. Kita anggapkan sudah save, sudah hantar, tapi sebenarnya permohonan anda tu masih lagi sangkut. Mungkin sangkut di atas bumbung rumah anda. Betul lah kan? Saya gurau ya. Jadi anda perlu semak balik dengan SPA. Buat kerja rumah, buat inisiatif anda, ya, inisiatif sendiri untuk bila anda sudah hantar, call SPA, tanya. Ini you have to be extraordinary than others. Pastikan permohonan anda itu telah sampai supaya ianya masuk dalam bank data SPA ataupun agensi yang mengambil anda tersebut. Okey. Yang keempat, permohonan anda mungkin tamat tempoh. Ya, sebab yang saya katakan tadi, yang perkara kedua tadi itu, anda tunggu 1 tahun dan anda tidak anda tidak memperbaharuinya pada tahun depannya. Anda anggapkan, oh tunggulah. Ya. Jadi anda tidak perbaharuinya, maka anda terlepas pandang. 2 tahun, 3 tahun, tunggu. Oh tuan, saya masih lagi tak dipanggil temuduga ni. Kenapa ni? Itu satu masalah. Maka semaklah setiap tahun. Yang kelima, permohonan anda mungkin tidak melepasi asas tapisan dan merit, ya, yang telah ditetapkan oleh pihak SPA ataupun agensi pelantik tersebut. Makanya anda akan dapat jawapan tidak melepasi syarat tapisan asas. Itu seringkali anda terima jawapan. Okey, saya bagi contoh tuan-puan. Saya dulu masa SPM, saya punya bahasa BM, subjek BM saya dulu tak kredit. Saya pun tak kredit. 7 saya dapat dulu, zaman saya dulu. Tapi apa yang saya buat, saya belajar lagi balik, ya. Saya perbaiki kelemahan saya dan saya ambil Julai paper. Paper Julai dulu, kita panggil paper Julai. Lepas tu saya ambil single subjek BM. Saya buat yang terbaik. Saya dapat 3. 3 dah kira baik lah. Kalau 3, kalau sekarang mungkin B+. Dan anda perlu pastikan anda layak, okay, untuk semua tapisan asas yang syarat-syarat asas yang telah ditetapkan oleh pihak pelantik tersebut tadi. Dalam borang permohonan, dalam iklan tersebut, itu yang paling utama. Dalam iklan tersebut, anda pastikan anda memenuhi semua syarat tersebut. Barulah anda boleh lepas. Kalau anda tak memenuhi semua syarat tersebut, minta maaf, anda boleh beralih untuk mohon kerja lain. Ataupun kalau anda masih peringkat SPM, buat macam saya, ambil ujian semula, ya, Julai paper, atau ulangi ke semua SPM tersebut dan fokus. Set your goal, ya. Set your goal. Bagi ini nasihat bagi adik-adik yang masih bersekolah. Set your goal and you must do your best to reach your goal. Kalau anda tidak ada sasaran, if you don't have a goal, you will have nowhere to go. So
Itu saja untuk kali ini. Saya simpan lagi yang lain untuk sesi yang seterusnya. So, terima kasih semua. Semoga Anda semua sentiasa sehat dan fit. Dan saya doakan Anda semua yang menonton ini, supaya Anda sentiasa berjaya dalam apa sahaja yang Anda lakukan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.